Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Setiap kali manusia-manusia nak tekan Anwar dengan tenang saja menjawab. Setiap kali manusia-manusia nak cuba untuk mempermain-mainkan Anwar pasti ada jawapan yang memang kau punya, memang hebat. Terbaru ini, Anwar ditekan kononnya Anwar ini suka berdendam, pendendam lah. Tapi Anwar menjawab dengan tenang. Anwar menjawab, kalau benar saya berdendam, sudah ramai masuk Sungai Buloh. Nah, kalaulah Anwar betul-betul berdendam, sudah ramai dah ramai sekarang dah masuk Sungai Buloh. Tapi kerana Anwar ini seorang yang penyabar, dia tetap bersabar. Dia tak berdendam dengan apa yang orang dah pernah buat dengan dia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak dakwaan kononnya beliau ini seorang yang pendendam dan menggunakan sistem perundangan negara sewenang-wenangnya kononnya untuk membalas dendam terhadap mana-mana individu. Anwar berkata malah beliau adalah seorang yang sentiasa menghormati undang-undang negara, termasuklah beliau tidak mahu mencampuri tugas-tugas serta keputusan yang dibuat oleh peguam negara dan hakim terhadap sesuatu pendakwaan, katanya. Anwar Ibrahim buat semua bisu dengan jawapan ini. Dia kata, kalau benar saya ini seorang pendendam, sudah ramai dah terpersorok, sudah ramai yang terpesorok ke penjara Sungai Buloh. Tetapi saya tahu perlunya untuk kita pertahankan prinsip keluhuran undang-undang, kata beliau. Siapa yang mau disiasat, didakwa, itu bukan kuasa saya. Kuasa saya kepada pengarahan terhadap institusi keselamatan untuk menjalankan tugas mereka dengan tegas dan berani, katanya ketika beliau berucap sempas menyaksikan pementasan teater Cigu Anda semalam. Anwar Ibrahim berkata beliau tidak boleh mengarahkan peguam negara untuk mendakwa kerana sesuatu pendakwaan mesti mempunyai fakta yang kukuh. Anwar juga berkata beliau tidak mahu menjadi seorang pemimpin yang menggunakan kuasa untuk menindas dan menzalimi mana-mana individu. Perdana Menteri menegaskan selama 7 bulan memimpin negara, beliau tidak pernah memindah perjawatan institusi kehakiman. Katanya apa saja yang dikemukakan oleh jawatan kuasa membawa kepada ketua hakim negara dihantar kepada saya. Saya ikut proses sahaja. Tidak ada satu pun yang saya pindah, melainkan kalau hakim itu mempunyai rekod yang mungkin dipertikaikan, katanya. Justru beliau berkata sudah tiba masanya tata kelola serta pentadbiran di negara ini dibersihkan tanpa wujud unsur negatif. Malah politik negara perlu terhindar daripada adu domba atau merendahkan martabat pihak lain. Tambahnya, politik itu penting. Saya juga mengasaskan dan memimpin parti politik dan antara parti yang bergabung, katanya, dan menambah, mencari kelemahan pihak lain merupakan politik yang tidak matang. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, saya setuju juga lah apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri ini. Kalau betul Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini yang memang sudah masak dengan keganasan terhadap dirinya sendiri, dengan banyaklah apa yang dia sudah lalui. Kalau betul-betul dia nak balas dendam dan dia nak pakai kuasa dengan salah, dia nak salah guna kuasa, nak seleweng kuasa, kalau dia betul nak buat, dah ramai orang dah dia boleh masukkan dalam penjara. Yang pernah memenjarakan dia boleh buat semua sekarang untuk pastikan orang itu pula disiasat dan sebagainya. Tapi Anwar Ibrahim bukan orang begitu. Beliau berkata beliau sentiasa menghormati keluhuran undang-undang negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. SPRM membeku 192 akaun termasuk milik bekas Menteri Kanan. Daripada Kosmo, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah pun membekukan akaun bank berjumlah 39 juta ringgit Malaysia. 39 juta ringgit Malaysia termasuk yang melibatkan 192 akaun termasuk milik seorang bekas Menteri Kanan. SPRM dalam satu kenyataan berkata, pembekuan 192 akaun itu melibatkan 35 akaun syarikat selain 157 akaun individu termasuk milik bekas Menteri Kanan. Termasuk milik bekas Menteri Kanan, 2 ahli perniagaan bergelar Tan Sri serta ahli keluarga mereka. Nah, ini kalilah. Serta ahli keluarga serta ahli keluarga mereka. Selain daripada itu, SPRM juga turut merakam kenyataan 2 individu bergelar Tan Sri selain membuat penggeledahan di kediaman serta premis berkaitan melibatkan bekas Menteri Kanan dan ahli perniagaan terbabit kemarin. Kesemua mereka ini telah diserahkan notis mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 44 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 bagi tindakan terbabit. Katanya lagi, susulan daripada itu, beberapa dokumen berkaitan dengan kes itu telah diperolehi oleh pihak SPRM, katanya di sini tadi. Dalam perkembangan yang sama, SPRM berkata, pihaknya kini juga sedang giat untuk memperoleh maklumat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyelewengan dana negara yang berjumlah kira-kira 2.3 bilion. Wow. Pada Mei tahun lalu pada Mei lalu, bukan tahun lalu, pada Mei yang lalu, sekarang dah bulan Jun, lupalah. Pada Mei yang lalu, seorang bekas Menteri Kanan dan seorang tokoh perniagaan bergelar Tan Sri telah pun disiasat oleh SPRM berhubung penyelewengan dana negara bernilai lebih 2.3 bilion. Menurut sumber, siasatan itu adalah kesinambungan dan lanjutan daripada pendedahan dokumen sulit oleh International Consortium of Investigative Journalists ICJ berhubung transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan di luar pesisir. Tumpuan siasatan adalah berhubung kepada pembelian dan pemilikan saham di sebuah syarikat tersenarai oleh syarikat gergasi negara yang dikatakan didalangi oleh bekas Menteri Kanan itu. Difahamkan transaksi pembelian dan pemilikan saham itu dipercayai menjadi punca kepada kemerosotan ekonomi negara serta kejatuhan kepada mata wang pada penghujung tahun 1990-an. Katanya ia diseleweng demi untuk kepentingan individu-individu terbabit untuk diselamatkan atau yang dikenali sebagai bailout daripada mengalami kerugian yang lebih teruk. Jelasnya lagi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia kita jaga kita. Bye-bye.